Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-33 iaitu akhlak, atau disebut dalam bahasa Arab khuluq. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang agung, yakni berakhlak yang mulia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan tentang makna yang paling baik akhlaknya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama imannya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ustaz Al-Syekh Abdul Qasim berkata, akhlak yang baik adalah paling utamanya perjalanan hamba. Cahaya sikap kemuliaannya nampak. Manusia yang tertutup dari makhluk tetapi tersingkap akhlaknya. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sesungguhnya Allah mengkhususkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa yang memang hanya dikhususkan untuknya. Dia, yakni Allah, tidak memuji Nabi-Nya dengan sesuatu dari sifat-sifatnya seperti yang dipujikan oleh makhluknya. Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sedangkan menurut tafsiran Muhammad Al-Wasiti, ayat tersebut bermakna Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang agung kerana baginda adalah manusia terbaik di antara penduduk alam. Dan cukup dengan pujian Allah. Dia juga mengatakan bahawa, yang Imam Al-Wasiti berkata, akhlak yang agung adalah ketiadaan orang yang membantah dan tidak dibantah kerana pengetahuannya yang begitu mendalam mengenai Allah. Makna akhlak yang mulia menurut Husain bin Mansur adalah ketiadaan buih bekas makhluk dalam diri seseorang setelah pencapaiannya penglihatannya kepada Al-Haq, yang kepada Allah Ta'ala. Sedangkan menurut Ahmad bin Isa Al-Kharras adalah ketiadaan keinginan atau cita-cita selain yang ditujukan dikeranakan kepada Allah. Menurut Muhammad Al-Qattani, akhlak tercermin dalam sikap sufi. Artinya, tasawuf adalah akhlak yang menjadi bekal dalam kebersamaanmu dengan Allah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kamu mendengar saya berkata kepada orang yang dikuasai, yakni hamba-hambaku, dengan ucapan Allah menghinamu, maka saksikanlah bahawa dia, yakni hambaku itu adalah orang yang merdeka, yakni aku bebaskannya. Fudail bin Iyad berkata, seandainya seorang hamba memperbaiki semua kebaikan, sementara dia mempunyai seekor ayam lalu melakukannya dengan tidak baik, maka dia bukanlah orang yang punya akhlak. Dikatakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika salah seorang hambanya memperbaiki solat, maka dia memerdekakannya.
Akhlak yang demikian itu sempat diketahui oleh hamba-hamba yang lain. Maka mereka memperbaiki solat dengan menampakkannya di hadapan Abdullah bin Umar. Lalu Ibnu Umar memerdekakan mereka. Seorang memprotesnya, seorang berbicara dengan Abdullah bin Umar, menegurnya, mereka solat dengan riak supaya dapat dimerdekakan. Lalu Abdullah bin Umar menjawab, barang siapa menipuku dalam Allah, hakikatnya dia menipu saya kerana Allah. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di antara kepribadian Islam, kepribadian mukmin yang sebenar ialah baik akhlaknya. Bahkan Nabi SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa berdoa dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Dan kita tahu bahawa akhlak yang baik merupakan sifat pada Nabi kesemuanya. Bukan sifat pada siddiqin. Bukan sifat orang soleh. Bukan sifat setiap wali-wali Allah. Akhlak merupakan suatu muamalah seseorang dengan hamba-hamba Allah kerana Allah. Ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, tolong sampaikan aku satu pesan wasiat. Berikan padaku satu pesanan, satu wasiat. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bihusnil khuluq." Hendaklah kamu sentiasa melazimi akhlak yang baik. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Wa ma husnul khuluq?" Ya Rasulullah, apakah dia akhlak yang baik itu? Akhlak itu apa? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasil man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka." Rawahul Baihaqi. Akhlak yang baik itu pada 3 perkara. Yang pertama, kamu hubungkan orang yang memutuskan silaturahim. Artinya akhlak pertama dicerminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah kita dengan adik-beradik kita, dengan rahim kita. Kerana yang paling suka memutuskan silaturahim ni adik-beradik. Kenapa? Contoh kita sebut kataan adik-beradik. Jadi kita kalau adik-beradik ni jadi berani sikit dalam semua perkara. Kalau gaduh pun berani gaduh. Sebab kita kira satu mak satu bapa. Lebih cepat. Kita kalau nak bergaduh dengan orang, kita jaga reputasi. Jaga nama baik. Sebab itu kita pun hati-hati dengan orang lain. Sebab kita tak kenal jaringan orang lain tu siapa. Tapi adik-beradik kita kenal dah. Kenal semua benda. Kita tahu semua jalinan hubungannya. Jadi menyebabkan kita kurang keinginan menjaga reputasi kita. Lalu kecenderungan berbalah itu lebih tinggi. Padahal yang lebih kecil, hal kecil pun kita boleh gaduh. Maka Nabi SAW ketika mana bicarakan akhlak, ia bermula di situ. Tasil man qata'aka. Sambung hubung rahim kamu yang dia putuskan. Ada yang kerjanya memutuskan silaturahim. Maka apa kerja kita? Menyambungnya kembali. Maka itulah akhlak. Kerana untuk kita sambung kembali, apa pertaruhannya? Akhlak. Kalau kita kekalkan ego kita, marah kita, maka kita tak mampu. Melainkan kita mula berfikir untuk tunjuk yang baik kerana Allah. Akhirnya kita mampu untuk memelihara silaturahim ini. Kerana silaturahim ini yang terbaik di kalangan mereka yang paling menjaganya. Bukan yang paling memutuskannya. Ada orang dia rasa power, dia nak putuskan semua silaturahim. Sebab dia rasa dia power. Maka ini ialah orang yang paling lemah. Orang paling kuat ialah orang yang menyambung silaturahim. Ini yang pertama. Bila Nabi SAW berpesan pada Abu Hurairah. Yang kedua, kata Rasulullah dalam mendefinisikan. Sebab saya katakan biar Rasulullah definisikan apakah akhlak yang baik. Lalu kata Nabi SAW, ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzalimi kamu. Contoh dalam kehidupan, ada orang menzalimi kita secara sengaja, ada yang tak sengaja. Yang sengaja kita maklum kesengajaannya kerana dengki, benci dan sebagainya. Yang tak sengaja kerana silap informasi tentang kita.
lalu mereka terbawa-bawa membawa fitnah tentang kita, atau bercerita keburukan kita tanpa mereka mengetahui hakikat sebenar. Dua-dua golongan ini menzalimi kita. Sama ada yang secara sengaja, direct pada kita, ataupun indirect. Maka sifat akhlak yang baik itu memaafkannya. Khususnya bila mana kita punyai kekuasaan untuk membalasnya. Kita ada kuasa, bahkan ada waktu kita punya peluang untuk balas. Untuk kita balas, namun kita bersikap ta'afu amman zalamakan, memaafkan siapa pun yang menzalimi kamu. Dan cukuplah kita baca sirah Rasulullah SAW yang panjang, yang secara kesimpulannya Rasul memaafkan semua yang memusuhi baginda SAW, atau yang merancang untuk membunuh baginda SAW, yang berkata macam-macam tentang Rasulullah, kalangan musyrikin Mekah dan sebagainya. Nabi bersedia memaafkan mereka. Dan peristiwa kota Mekah menyaksikan akhlak yang agung itu, Nabi menyatakan, idhabu fa antum tulaqa, pergi. Aku tidak memarahi kamu, tidak membenci kamu. Kamu semua bebas merdeka. Yang ketiga, ketika Rasulullah memberi tahu pada Abu Hurairah apa itu akhlak yang baik. Lalu kata Nabi SAW, tu'ti man haramaka. Kamu beri orang yang tak nak beri pada kamu. Dan kita manusia secara fitrah, kita akan beri orang beri kat kita. Saya ada jiran, saya bagi dia sepinggang kuih, yang saya harapkan dia akan balas sepinggang kuih. Dan ini dapat sepinggang, dia pun fikir nak bagi juga. Itu perkara biasa. Tak ada anehnya kalau kita beri lalu orang pun beri pada kita. Tak ada anehnya kalau kita senyum lalu orang senyum pada kita. Tak ada anehnya kalau kita sapa dia menjawab sapaan kita. Yang anehnya, yang ini dia akhlak yang baik. Orang-orang yang langsung tak berfikir untuk beri pada kita atau membalas kebaikan kita, namun kita berterusan memberikan kepadanya, makinnya akhlak. Saya beri sepinggang kuih, dia tak balas, saya pun tak kisah. Saya tetap bagi. Saya tak mengharapkan terima kasih dia, tak harapkan dia balas semula. Kerana saya beri kerana Allah. Dan waktu saya memerlukan, tiba-tiba orang yang saya tolong ni tak nak tolong saya, maka saya pun tak ambil pusing, tak ambil kisah. Ketika mana saya senang kembali, waktu dan dia susah, saya tetap memberinya. Maka itulah husnul khuluq. Artinya Nabi SAW menyebut dalam definisi apa itu akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu pada 3 perkara yang saya katakan: hubung silaturahim, memaafkan orang yang menzalimi kita, dan memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Dan ini pesan Nabi SAW. Baik, akhlak yang baik merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Kerana akhlak yang baik ini bukan sekadar dinilai di dunia, ia juga dinilai di akhirat. Satu ketika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bertanyakan kepada baginda SAW, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia mungkin berkahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Dengan maksud suami dia mati lah, kahwin mati. Ada perempuan yang macam tu. Kahwin suami dia, suami dia pun meninggal. Lepas tu kahwin lagi, suami dia pun meninggal. Kahwin lagi, suami meninggal. Muslimah tanya soalan ini, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia kahwin ada 2 suami, atau 3 suami, atau 4 suami. Nanti kalau akhirat kelak, kesemua mereka masuk syurga, maka siapa suaminya? Kerana maklum dan ijma' sepakat ulama', semua perempuan dia cuma ada seorang suami atas dunia dan seorang suami di akhirat kelak. Kerana perempuan bila dia ada seorang suami, itulah kemuliaan dia. Kalau ada 2 suami, namanya pelacur, namanya jalang. Tapi perempuan mulia sebab dia ada seorang suami. Lelaki dia mulia sebab dia banyak isteri, mulia dia kat situ. Jadi bila kita cerita tentang Ummu Salamah faham benda ni, kat dunia hanya boleh seorang suami. Kat akhirat juga kena seorang suami. Dia tak boleh tak saya nak masuk syurga, saya nak 4 suami. Tak boleh, awak cuma 1. Baik, sekarang kata Ummu Salamah, perempuan ini punya 4 suami dia yang meninggal dulu, dan kesemua mereka masuk syurga. Lalu bersama suami mana dia akan dalam syurga? Kata Nabi SAW, dia akan memilihnya. Perempuan akan memilih. Baik, kalau perempuan pilih, dia pilih atas asas apa? Lalu kata Rasul, dia akan memilihnya dengan akhlak. Perempuan dia akan memilih suami mana dia nak bersama dalam syurga. Tapi dia akan memilih suami yang paling baik akhlaknya dalam syurga. Maka dia akan berkata, wahai tuan atau wahai abang, abanglah yang paling baik muamalah dengan suami saya.
Yang 3 lagi kurang. Ajak balik kampung tak nak balik. Ni nak gaji. Ni baik sikit. Yang ni pun baik dari sudut lain tapi kurang sikit dari sudut layanannya. Yang ni paling baik. Yang tak pernah tengking, tak pernah marah. Maka perempuan ini akan memilih suami yang asasnya apa? Akhlak. Lalu kata Rasulullah Ummu Salamah, lihat dah bagaimana akhlak memberi kemuliaan dunia akhirat. Di dunia dilihat akhlak, di akhirat juga dilihat akhlak. Tuan-tuan kaya, kat dunia lihat orang lihat kaya, kat akhirat orang tak tengok kaya. Bukan kata kat akhirat, kat dalam kubur pun orang dah tak tengok kita. Tentang keturunan, kat dunia mungkin orang tengok keturunan. Masuk kubur dah tak tengok keturunan kita. Apatah lagi akhirat, tak ada nilai keturunan. Bangsa juga begitu. Apa yang kekal? Akhlak. Maka akhlak tetap diperhatikan. Artinya orang-orang beriman, dengan segala kemuliaan ibadat, dengan segala ketaatannya pada Allah, akhirnya yang memintaskannya ialah akhlak dia. Ini 2 orang rajin tahajud. 2 orang ni rajin qiyam. 2 orang ni rajin sedekah. 2 orang ni semua sama dari sudut aspek-aspek ketaatannya pada Allah. Manakala yang satu ni akhlaknya lebih baik, maka dia akan lebih ke depan. Tuan-tuan, 2 orang berkasih sayang kerana Allah. Siapa yang lebih Allah paling sayang? Orang antara keduanya ini dia lebih sayang pada saudaranya. Kerana itu menandakan akhlaknya. Tuan-tuan, antara 2 orang sayang, soalan kita tanya, baik saya sayang dia, dia sayang saya. Siapa yang lebih sayang? Antara kita berdua siapa yang lebih sayang? Tuan-tuan, kalau kita suami isteri, baik kita sayang isteri kita sayang kita. Baik, antara kita siapa yang lebih sayang? Orang itu lebih mulia di sisi Allah. Sebab itu bila kita mencintai saudara kita kerana Allah, pastikan kita lebih sayang pada dia. Sebab ini disebut dalam hadis Nabi SAW yang paling Allah sayang, yang paling sayang pada saudaranya. Misalnya saya ada kawan saya sayang dia 80%. 20% lagi ada kepentingan saya sendiri. Kawan saya pula disayang kat saya 90%. 10% lagi untuk dia. Maka dia lebih baik di sisi Allah. Yang seorang ni pula disayang 100%. Atau hak dia pun nak bagi ke orang. Maka orang ni lagi mulia. Baik, inilah dia nilai akhlak yang disebut oleh Nabi SAW. Sehingga dia menjadi pilihan akhirat akhlak. Sebagaimana di dunia. Tentang semua benda, dia tidak akan meninggalkan apapun kemuliaan pada seorang hamba melainkan akhlaknya. Seorang kalau kita kata arwah dulu orang kaya, itu bukan kemuliaan. Arwah dulu orang yang nasab sempurna, orang dulu arwah dulu seorang yang ahli ibadat, yang abid, yang hebat. Atau yang meninggalkan bekas yang kuat pada masyarakat. Fulan bin Fulan dulu seorang yang akhlak baik. Itulah yang mendatangkan kesan yang paling besar. Sehingga Nabi SAW bila tanya, ya Rasulullah, kami nak tanya, apa itu kebaikan? Ya baik kami tahu, puasa, semayang, zakat, haji, sedekah, sekian namanya baik yang Allah berikan. Tapi yang baik sebenarnya apa? Ma huwal bir? Kata sahabat Nabi SAW. Kata Rasul, al-birru husnul khuluq. Kebaikan semuanya itu ialah akhlak baik. Kamu nak tahu apa itu kebaikan semuanya? Semuanya nama baik, akhlak yang baik. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, mal is? Kalau begitu apa itu dosa? Mal ism? Apa dosa? Ataupun kita sebut ismun. Lalu jawab, dia kalau ismun dengan sing, itunya nama, ismun. Mas muka apa namamu? Dia dengan sa, ism. Ismun. Itu dosa. Lalu Rasulullah kata, ketika menjawab persoalan apa itu dosa, maka jawab Nabi SAW, maha kafi nafsika wa karihta an yattala alaihin nas. Suatu yang akan ganggu kamu. Hati kamu akan ganggu. Dia akan mengganggu hati kamu. Dan kamu malu kalau orang tahu. Baik, dosa dia ada 2 kesan pada diri kita. Kita buatlah dosa dengan bangga macam mana pun. Buatlah dosa dengan rasa hebat buat dosa. Sebab boleh pukul orang, rasa macam hebat. Boleh tipu orang, boleh ambil duit orang. Tapi dosa meninggalkan satu kesan. Apa dia? Haka fi nafsi, gangguan jiwa. Tuan, saya tengok satu dokumentari. Bila sehari 2 ni berita di Palestin. Di suatu hospital di Jenin, di dalam kawasan Dhofar Gharbiyah. Bila tentera Yahudi dia menyamar jadi macam orang biasa. Pakai serban.
Dia pakai tudung perempuan. Masuk hospital untuk cari orang Islam yang mereka suspek sebagai pejuang. Lalu mereka menembak mati. 3 orang mati dalam hospital. Mereka ni memang dah cedera masuk hospital. Yang ada kumpulan komando skuad khas nama dia. Skuad khas. Yang memang menyamar. Dia boleh bercakap Arab dengan fasih. Dan dia faham budaya-budaya Arab. Dia cuba elak benda-benda yang bersifat sensitif dalam orang Islam. Tapi dia punya misi bunuh orang Islam. Dan dia akan sampai tempat yang askar biasa tak boleh sampai. Askar biasa dipanggil askar hijau. Dipanggil khudur atau khudur. Mereka dipanggil mulawan. Askar warna-warni. Kerana mereka boleh menyesuaikan diri, menyamar dan semua keadaan. Dan mereka memang dilatih untuk cakap Arab. Berbudaya Arab. Berpakaian Arab. Lalu mereka akan masuk. Lalu bunuh orang yang mereka nak bunuh. Akan mati 3 orang syahid, syuhada. Yang dah cedera, masuk hospital tak berhati, dibunuh dalam hospital. Yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana tentera dalam dunia, melainkan tentera Yahudi ini. Kita nak cerita apa dia? Tentang dosa. Baik, jadi salah seorang bekas ketuanya kata, ini yang kami buat operasi. Lepas saya kata, saya 2 ni berita itu tersebar. Jadi orang nak tahu skuad khas ini. Yang berpakaian cara Palestin, serban Palestin. Mereka bersama dengan Palestin dalam wujud perasaan. Tapi mereka ialah, kalau kita Melayu sebut SB lah. Tapi mereka bukan, kalau SB Malaysia ni cuma sampai maklumat macam tu. Tapi ini mereka duduk untuk membunuh dalam tu. Mereka membunuh. Dan mereka telah dijaga oleh sniper-sniper, kanas, kerana tentera khas. Dan mereka buat urusan, ni penembak G2, penembak tepat dah tunggu. Baik, ketuanya cerita. Kami buat benda. Tetapi, orang tanya dia apa, dia punya beberapa kesan buruk yang mereka dapat. Antaranya, tentera kami ada gangguan jiwa. Sebab kami buat operasi ni, biasa akan berlaku gangguan jiwa. Sehingga ramai kawan saya bunuh diri sendiri. Dan ramai yang jadi gila. Tetapi ini cerita dosa. Dan itu yang berlaku bila, walaupun saya katakan, baik namanya orang kafir, ataupun sebagai orang Islam yang cuai dalam ketaatan pada Allah, yang berbangga dalam buat dosa, dia tetap akan, apa yang disebut oleh Rasul, gangguan jiwa. Maha kafi nafsik. Al-ismu maha kafi nafsik. Dia mengganggu dirimu, mengganggu jiwamu. Wa karihta an yattali' 'alan nas. Yang kedua, kamu akan malu bila orang tahu. Malu kalau orang tahu. Ada seorang tentera British. Dia dapat anugerah sebagai tentera berani. Beranilah. Mengambil sumbangan dia dalam misi perang Teluk di Iraq. Lalu hebohlah dia bagus ni. Akhirnya bocor satu video bagaimana sepanjang dia tentera, dia telah kita katakan menzalimi orang-orang awam, anak-anak, perempuan, tersebar. Rupanya dia bukan seorang tentera yang bermoral. Ni kerajaan Britain angkat dia sebagai tentera paling hebat sumbangan pada dalam perang Teluk. Akhirnya tersebar video-video bagaimana dia memukul budak, kanak-kanak, wanita, warga sivil dan sebagainya yang tak layak sebagai seorang tentera. Akhirnya tarik balik dia punya gelaran tersebut. Dan ini cerita dosa. Siapa pun yang melakukannya. Baik yang saya katakan orang cuai di kalangan orang Islam ataupun orang kafir, pasti akan ada gangguan jiwa. Sehingga ada seorang tentera Israel Arab, dia bunuh kanak-kanak. Dia kata dia bermimpi anak-anak itu datang dalam mimpinya lalu berkata, kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau bunuh aku? Dan ia datang setiap malam sehingga dia jadi gangguan jiwa dan gila. Anak-anak kecil yang dibunuh, matang dalam mimpi lalu berkata, lima qataltani. Kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau bunuh aku? Kita bayangkan bagaimana rasa kerosakan jiwanya. Ini yang berlaku. Dan ini yang kita nak beritahu supaya kita tahu apa kesan dosa. Contoh kita buat dosa, saya katakan masuk dengan bangga buat dosa. Bahawa bangga kita dapat mengumpat keaiban orang, dapat bercerita keaiban orang. Ingat, dia punya kesannya pada kita. Tentu akan mula melalui krisis jiwa, masalah. Jiwa kita mula lemah, jiwa koyak, jiwa tak boleh orang condemn kita. Kita duk condemn orang siap. Garing-garing kita condemn. Siap viral kalau condemn orang. Habis, kalau boleh nak bankruptkan semua orang bermasalah kita. Kita lupa bahawa perbuatan-perbuatan dosa melampau dan permusuhan. Kadang-kadang kita
Kita zaman viral ni, antara benda yang kita lihat. Kadang-kadang kita dah muamalah adalah tak puas hati. Bila tak puas hati, kita ni melampau. Kita terus viral, biar dia bankrupt. Saya baru nak tolong Melayu. Melayu ni buat kat saya macam ni. Oh, viral. Kita pula ramai pengikut. Itu bukan itu cara orang Islam. Dan bukan itu cara orang ada akhlak. Dan bukan itu cara kita bila bergaduh melampau. Ada gaduh antara kita dengan dia. Tapi kita nak suruh satu rakyat Malaysia tahu. Tapi ini bukan satu akhlak yang baik. Kerana akhlak kita yang kita sebut, kita memaafkan orang menzalimi kita. Itu jauh lebih baik. Kita makan satu kedai, adalah benda tak puas hati. Siap, saya viral ke awak sampai tutup. Tapi itu bukan cara kita orang Islam. Itu cara orang kafir. Bahkan kita ada akhlak. Akhlak itu menjadikan kita sabar dengan kezaliman orang pada kita. Dan kita yakin orang ni boleh berubah jadi baik. Bahkan mungkin lebih baik pada kita. Manusia ni lah makhluk yang istimewa. Mereka boleh berubah. Kerana itu kita diperintah untuk berakhlak. Kerana supaya kita menjadi ejen yang merubah manusia. Nabi SAW merubah manusia yang sembah berhala, yang punya personality yang buruk. Dengan apa Nabi ubah mereka? Dengan akhlak. Dengan akhlak Rasulullah, Nabi ubah. Kata kita, ayah, macam mana kita nak ubah akhlak anak-anak kita? Kita nak handle masalah kita dengan akhlak kita. Kita suami, macam mana nak handle isteri kita ni? Gitu begini keadaan dia, dengan akhlak kita. Kita isteri, macam mana nak handle suami saya ni? Dengan akhlak kita. Tetapi kita handle mereka dengan akhlak. Tapi kita perlu punya akhlak yang kuat. Kalau akhlak kita lemah, kita tak boleh kawal. Atas diri kita. Sebab itu para ulama ketika mana bicara akhlak yang baik, yang menyatakan akhlak itu ialah sufi. Makin dia berakhlak, makin dia bersufi. Dan bicara sufi ialah bicara tentang akhlak. Tetapi ia lebih mendalam kerana melibatkan akhlak hati. Bukan sekadar akhlak mulut, lidah. Akhlak tangan kita. Fikir kita. Bukan hati kita. Dengan menjauhi dengki, wasangka buruk. Maka itu tasawuf. Dengan itu kita dididik. Dengan tasawuf. Sebab itu bila kita lihat hadis-hadis Nabi SAW. Secara kesimpulan keseluruhan akhlak yang perlu dimiliki oleh orang beriman. Yang pertama disebut oleh ulama ialah talaqatu wajh. Wajah sentiasa ceria, senyum. Itu akhlak pertama kita. Talaqatu wajh. Yang kedua ialah badlul ma'ruf. Sentiasa kita fikir nak buat baik. Mana yang kita boleh buat baik? Kita panggil badlul ma'ruf. Ikut mana tuan-tuan boleh buat baik? Sebagai kalau saya ni, katakan saya hadir jamuan lah. Ada jamuan makan. Kira jamuan kahwin ke, jamuan bersunat ke. Jamuan syukur-syukur lah. Maka saya di situ, macam mana saya boleh tolong tuan rumah ni? Paling kurang, saya tak duduk lama dalam jamuan tadi. Supaya memberi ruang pada peluang tetamu lain juga duduk. Maka itu badlul ma'ruf. Atau paling kurang saya bila makan ni, saya buanglah sampah tu lantong. Tak bebankan tuan rumah kena buang pula sampah tu untuk saya. Atau kalau saya boleh basuh pinggang tu sendiri, saya basuh pinggang. Kita sentiasa fikir badlun ma'ruf. Mana kebaikan kita boleh buat kat sini? Kalau tuan-tuan datang masjid surau, kebaikan apa tuan-tuan boleh buat duduk masjid surau? Saya tidak mengotorkan kawasan masjid surau. Paling kurang tisu yang kita duduk kesat inguh kita tu, jangan tinggal dalam surau. Masjid, kita tolong tak poket. Nak tengok kawan tinggal, kalau tak nak tegur dia, kita ambil, tolong buang. Maka itu badlul ma'ruf. Artinya orang beriman dengan posisi kesungguhan dia punya akhlak yang baik. Kat mana pun dia pergi, dia fikir apa baik dia boleh buat. Tuan-tuan sebagai pengemudi ataupun sebagai pemandu di atas jalan raya, apa akhlak yang tuan-tuan boleh buat atas jalan raya? Beri laluan. Mungkin tolong orang tu. Itu panggil badlul ma'ruf. Artinya kita sentiasa berfikir di mana tempat saya berada, apa kebaikan saya boleh buat. Saya balik kampung. Balik kampung jumpa mak ayah saya, bersaudara mara. Apa kebaikan saya boleh buat? Apa kebaikan saya boleh buat? Mungkin saya rezeki Allah lapangkan lebih pada dia, maka saya boleh hulur sikit. Misalnya, saya boleh bawa makanan ataupun boleh bawa mana-mana hadiah saya daripada kota, daripada bandar, balik kampung. Itu badlul ma'ruf. Jadi orang pun suka kita balik kampung. Kenapa bila kita balik kampung, macam-macam kita buat balik. Ni balik kampung dia bawa hidup. Bawa hidup ni biar orang tanggung kita pula. Itu orang pun gerung tengok kita balik. Ini balik. Paling kuat 7 pinggang ni makan. Habis berah aku. Kita tak reti nak buat kebaikan.
Ya, hatta kalau kita pergi rumah orang ziarah, apa kebaikan kita boleh buat pada tuan rumah? Kita terfikir kebaikan apa yang saya boleh buat? Lepas tu dulu kita lihat tradisi yang baik. Kita pergi rumah orang pun bawa makanan. Bawa makanan, bimbang takut tuan rumah tak sempat masak. Tuan rumah pun malu. Tak pun ni angkat makanan saya dah beli, buat air je. Kita makan sekali-sekali. Itu badlul ma'ruf. Yang ketiga, ialah, kata para ulama, kaful adha. Sebolehnya jangan pernah menyakiti orang. Jangan pernah menyakiti orang. Mulut kita, tangan kita. Belajar untuk tidak menyakiti orang. Hatta pada gurauan kita. Kadang gurauan kita tu kita rasa kelakar. Kita seorang kelakar lah, kawan kelakar. Tapi ada yang kita jadikan objek, bahan ketawa kita. Mungkin terasa. Maka kita pun hati-hati. Maka ini akhlak, turutan akhlak yang perlu kita ikut. Iaitu kita sebut kaful adha anin nas. Jangan buat benda yang menyakiti orang. Kita nak parking kereta, jangan parking lah. Kita tahu kereta tu orang akan keluar. Parking depan rumah orang, payah kawan tu nak masuk. Kalau kawan tu perempuan, baru dapat lesen, berpusing setengah hari tak boleh masuk balik. Maka ini ialah akhlak buruk. Cara kita parking tuan-tuan juga perlu kita fikir akhlak, bukan kita ada tempat kosong. Asal ada tempat kosong, ulur. Bukan begitu orang akhlak baik. Dia fikir bahawa benda tak akan mudaratkan orang. Saya kalau parking kereta, misalnya, saya tahu orang boleh lalu lagi. Tak adalah parking tutup. Itu macam jalan mak ayah dia terus. Dan kita berkongsi jalan. Agar tak ada seorang boleh mengkhususkan jalan untuk dia. Lalu dia pun letak satu kenderaan menghalang laluan manusia. Ini perbuatan dosa. Dan kita kawasan perumahan dan kita parking orang tak lalu, kita berdosa. Sepanjang kita parking lalu kita berdosa. Maka ini benda-benda yang kita kena tahu, ini akhlak. Ini kan jumpa dengan orang sama jahat kita atau lebih, dia bakar je kita. Nak lalu pun payah, kita duduk parking lori tu, tutup jalan. Pun bakar, sama-sama jahat jumpa. Tentang kita kena fikir akhlak yang baik. Kerana hari ni kalau ada sesuatu berlaku pada kita, maka lihat muamalah kita dengan manusia. Ini kita sebut tentang senyum, badlul ma'ruf, kaful adha. Yang keempat ialah ihtimalul adha anin nas. Kita tuan-tuan belajar sabar dengan kejahatan orang. Tadi jangan buat jahat ke orang. Dan kita dalam hidup mesti ada orang buat jahat kat kita. Dan belajarlah sabar. Ihtimalul adha. Kata Rasulullah SAW, apa benda orang tak kata pada Rasulullah? Apa benda yang orang tak fitnah Nabi SAW? Jadi kita pun tengok, hidup kat dunia macam itulah. Kita akan menjadi bahan fitnah, bahan umpatan orang. Lalu kita berfikir untuk sabar. Kata kita tak boleh nak lari, tak diumpat oleh orang. Orang akan umpat kita, kita buat baik pun umpat. Kita buat jahat misalnya, atau kita silap buat lagi lah orang umpat. Dan orang akan cerita, kadang-kadang orang dekat dengan kita umpat, kita bukan orang jauh-jauh. Maka kita ihtimalul azab, belajar untuk sabar. Jangan terlalu respon cepat sangat. Siap kita dengar hal buruk tentang kita, jangan respon kuat sangat, belajar sabar. Oh, siapa kata ni aku nak renyih dengan lada ni mulut dia. Oh, cepat. Dia ada orang respon cepat. Ini bukan akhlak. Akhlak ialah ihtimalul adha. Orang cakap apa pun kita mampu menanggungnya. Mampu tahan. Tahan ni. Dan akhlak yang baik juga kata ulama ialah mudaratul ghadab. Belajar kawal marah. Ini dalam ranking akhlak baik. Daripada senyum, buat kebaikan, halang diri daripada buat kejahatan, bersabar menanggung kejahatan orang. Dan yang kelima mudaratul ghadab. Kawal marah. Kata semua kita marah. Saya marah, saya ada marah. Siapa kata saya tak ada marah? Tuan-tuan ada marah. Bukan kata kita, anak kecil kita pun ada marah dia. Ini ayam kucing pun ada marah dia. Semua makhluk Allah bila dikacau hak dia, dia akan marah. Selembut mana pun kita, marah tu ada. Marah ni fitrah kita. Tuan-tuan, bila kita marah, saya marah sebagai suami. Ibu saya akan marah sebagai seorang guru. Saya akan marah sebagai seorang sahabat. Saya akan marah sebagai seorang adik-beradik. Tapi apakah marah kita ini perlu dibebaskan sebebasnya? Atau perlu kita kawal? Orang yang ada akhlak baik, bukan dia tak pemarah. Dia kawal marah. Dia mampu kawal marah. Sebab saya kata tak ada orang boleh buang marah dalam hidup. Ada benda lah kita marah. Kadang-kadang tak keluar suara pun muka merah. Marah. Marah. Kadang-kadang marah kita tak bercakap. Marah. Tak boleh bercakap dah marah sangat. Kadang-kadang marah kita pun dah tak nak jumpa dia. Dia marah. Tentang akhlak yang baik itu macam mana kita nak kawal marah. Mudarat.
Saya ada marah, saya katakan. Tuan-tuan pun ada marah. Macam mana kita nak kawal? Perkataan, perbuatan, jangan melampau. Jangan bila kita marah macam kita seorang je atas dunia pandai marah. Orang yang tak kerti marah. Lalu kita pun buat satu benda yang merugikan agama kita. Yang kita dah sebut. Bila tuan-tuan marah, yang pertama tuan-tuan akan hilang ialah. Yang akan hilang ialah akal kita. Akal hilang. Lepas akal hilang, maka hilanglah akhlak kita. Bila hilang akhlak kita, hilanglah agama kita. Sebab akhlak itu agama. So, kalau cerita orang tu beragama, kita cerita orang ada akhlak. Oh, dia tu kuat agama, masa dia ada akhlak. Oh, tu tak ada agama tu, masuk tak ada akhlak. Jadi dalam sifat yang Rasulullah ajar, saya katakan belajar wajah kita ni, ekspresi muka sentiasa memberi tarikan pada orang. Artinya bila orang tengok muka ni, orang aman lah tengok kita. Taklah tengok muka kita dah gerung, takut. Rasa aman. Sebab saya ada setengah orang tentang muka dia memang garang. Tapi garang muka dia boleh senyum. Semua orang boleh senyum. Segarang mana pun muka dia. Tetap makin garang muka dia, senyum dia makin manis. Kalau kita tengok asyik garang, ayah kita garang. Cuba tengok dia senyum sikit. Allah. Rasa macam masuk syurga. Ayah dah terkenal garang. Silap sikit. Maaf kena marah sini. Sikit silap sikit-sikit. Tiba kita lihat orang yang kita paling takuti, lalu dia pun senyum. Tuan-tuan rasa macam berada di syurga. Pelik. Ayah aku boleh senyum. Mak kita senyum. Ada bos kita, tiba bos kita boleh senyum. Allah, hari inilah mak paling baik dia kerja, bos senyum. Orang beriman dengan wajah, ekspresi wajah menjadikan setiap orang sekelilingnya tenang. Ini panggil talaqatul wajh. Sama ada wajah ceria dengan senyuman ke, wajah ceria dengan perkara yang mengamankan orang melihat. Jadi ini dari sudut turutan akhlak yang hebat. Jadi bila kita bicara tentang akhlak, Nabi SAW kata para ulama, Rasulullah orang yang paling mulia sekali. Dan Allah Ta'ala dia tak sebut Rasulullah tu mulia dan diam. Mereka disebut satu benda yang memuliakan Rasulullah. Apa dia? Akhlak. Turun surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berada pada akhlak yang baik. Kata Aisyah. Kenapa turun ayat ini? Ataupun kenapa datang pujian ini? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah Nabi SAW dipanggil oleh keluarganya atau dipanggil oleh bukan keluarganya, melainkan dia akan sentiasa menjawab labbaik, labbaik, ya, labbaik. Maksudnya tuan-tuan, baginda SAW bila dihajati, bila diperlukan, bila dipanggil, bila disapa, Nabi tunjukkan penerimaan. Rasulullah SAW tunjukkan, kita katakan keterbukaan untuk melayan semua orang. Seorang panggil Rasulullah, wa imma dia keluarga Rasulullah atau bukan, Nabi akan kata labbaik. Orang Arab ni tuan-tuan bila kita panggil dia disebut labbaik, labbaik. Maksudnya, ya, dengan sukanya. Kadang-kadang mereka sebut labbaik wa sa'daik. Ya, saya dengar panggilan kamu. Wa sa'daik, sungguh bahagia saya dengar panggilan awak. Contoh kita dengar panggilan kawan-kawan kita macam dengar panggilan kekasih. Seronok untuk layan. Dia panggil kita, Ali contoh. Siapa ni panggil? Kita menyahutnya dan kita seronok melayannya. Dan itu Rasulullah. Kata Aisyah, sebab Allah turunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada kemuliaan akhlak, budi pekerti yang agung. Kerana Rasul tidak dipanggil oleh sesiapa pun, melainkan Rasul tunjuk keceriaan dia. Labbaik kata Rasul. Labbaik. Ya, saya datang. Itu begitu Rasulullah SAW terbuka untuk melayan sesiapa. Dengan kalimah labbaik. Yang saya katakan kalau orang Arab, dia nak tunjuk seronok menerima panggilan, jemputan, dia akan kata labbaik. Macam kita bertalbiah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhanku aku datang, ya Tuhanku aku datang. Dengan seronok. Sebab itu kita disunatkan kita, lelaki cakap kuat-kuat. Labbaik Allahumma labbaik. Perempuan sebab kena jaga suara, perlahan dia je dengar. Jangan sebab perempuan pula kuat, lelaki dia pula beramai. Labbaik Allah. Salah. Mutawifah kena tahu. Yang jadi mutawifah. Atau yang baru nak jadi mutawifah. Kita orang lelaki sunat kuat. Orang perempuan tak sunat kuat, dia mendengar diri dia. Jadi kalau dia nak tolong guide jemaah lain, suruhlah jemaah lelaki, awak Pak Haji lah. Kita, saya kau ustazah, saya lah labbaik Allahumma labbaik. Ini menyalahi hukum dan menyalahi kaifiat yang sebenar yang dia ajar kepada kita. Kerana perempuan itu suaranya diperlahankan. Bagaimana kalau perempuan solat?
Bacaan perempuan diperlahankan. Bagaimana perempuan tidak disyariatkan azan. Atau kalau di iqamah sesama dia diperlahankan. Atau kalau di azan sesama dia, Ustaz, ni tak ada lelaki, kita orang perempuan je Ustaz, misalnya. Kita je. Boleh tak kita nak azan? Iqamah? Ya boleh. Tapi kita yakin suara kita tak didengari oleh bukan mahram. Oleh orang lain tak dengar. Dekat azan perlahan. Qomat pun juga perlahan. Jadi, salahlah bagi perempuan yang gaib labbaik Allahumma labbaik sebab dia mutawifah. Sebab benda tu kan, walaupun orang tu bukan mutawif, reti sebut. Tak susah sangat. Baik, ungkapan labbaik, maknanya sukanya kita datang. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ya, sampai habis duit beribu raban, tinggal keluarga, orang tersayang, perjalanan berjam-jam, kepenatan, kelelahan. Tapi dia seronok labbaik. Kita kata labbaik. Tinggalkan kepenatan, kita tinggal kesibukan, ibu kita tinggal orang kita sayang. Sebab kita sahut panggilan Allah, labbaik. Demikian akhlak kita dengan orang, labbaik ya. Dan ini ada urusan tapi ada orang ajak, labbaik saya akan berkata. Ini orang akhlak baik. Yang disebut oleh Aisyah ketika mana menceritakan sebab turun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata para ulama, antara Imam Al-Wasiti dia kata, ayat tersebut bermakna Allah mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang paling agung kerana Rasulullah manusia paling agung atas dunia. Dan cukuplah dengan pujian Allah. Cukuplah pentingnya akhlak baik itu kerana Allah puji akhlak. Tentu kalau Nabi SAW ada semua benda yang istimewa. Rasulullah ada semua benda yang istimewa. Rupa parah Rasulullah. Tentu kata Nabi SAW. Keturunan Rasulullah. Semua mulia. Tapi bila kita tuan-tuan nak puji satu benda, kita kena sebut satu perkataan yang kita boleh puji dia. Yang pasti perkataan itu menenggelamkan yang lain-lain. Kalau kita sebut, ni seorang petarung yang hebat. Tolong sifatkan saya dengan satu perkataan. Kerana orang bijak, dia boleh mensifatkan seorang dengan satu perkataan. Orang kata, dia adalah singa. Dan tuan-tuan dah faham, kalau sebut, pahlawan ni apa? Singa. Satu kalimah je, singa. Makna gagah. Singa, raja lah. Kalau kita tengok ni siapa? Dia ni, buaya. Buaya, tahu dah, buaya. Ni, siapa ni? Satu perkataan dia. Ini, musang. Berbulu ayam. Dah musang ni. Helahnya banyak. Satu kalimah, kalau orang tu bijak, dia boleh mensifatkan orang yang satu kalimah. Yang satu kalimah, contoh bila dalam balaghah, ilmu bahasa Arab, kesusastraan Arab. Dia belajar balaghah. Bila nak puji orang tu pemurah, sebut satu kalimah. Dia akan kata, anta bahrun, kamu laut. Kan laut disifatkan dengan sifat pemurah. Lihat laut, semua tuan-tuan nak ambil percuma. Cuma je. Tak nak dengan ikan percuma. Ikan dibagi percuma. Dia tak cas bayaran. Ambil lah. Mutiara, cuma. Nak mandi, cuma. Mandi kolam RM20 bayar. Klori banyak. Ni laut, cuma. Semua percuma dalam laut. Dan laut tidak pernah berhenti memberikan ikan. Dan tak pernah berhenti memberikan kekayaan. Minyak, galiannya, hiasannya, semua benda. Pernahkah laut ni mogok, tak nak bagi apa-apa? Laut tetap beri sesuatu. Kan itu gambaran pemurah. Maka dalam ilmu balaghah, kalau kita nak sifatkan orang itu pemurah, kita sebut anta bahrun. Macam kita sebut cantik lawa. Dalam bahasa kita, awak ni lawa lah macam bulan purnama. Itu sebut macam bulan purnama. Itu makna cantik. Bulan purnama. Satu kalimah. Jadi Allah Ta'ala, zat yang agung dalam memuji Nabi SAW. Maka Allah puji dengan satu kalimah. Akhlak yang baik. Itu mengatasi semua. Mengatasi ibadat Rasulullah SAW. Yang berupa sembahyangnya, puasanya, baca Qurannya. Allah sebut yang paling mulia. Akhlak. Sebab itu disebut dalam hadis. Orang yang akhlak yang baik mengatasi orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Orang yang berakhlak baik, tuan-tuan, dia boleh pintas orang yang kuat puasa dan kuat qiyamul lail. Artinya, kalau seorang dia ibadat gagal untuk mengasah akhlaknya, maka ibadatnya itu ada kekurangan yang cukup serius. Tetapi kalau kita kerja banyak tapi gagal dapat duit banyak, kita ada masalah dengan kerja tu. Awak ni kerja keluar pagi balik petang, kuliah pun bersebulan dah berhenti sebab kerja. Tapi tak kaya juga, ada masalah kerja. So, kerja yang baik ni, tuan-tuan, kita kerja sikit duit banyak dapat. Ni bagus. Kerja macam ni.
Pergi kerja pukul 8, lepas setengah balik. Gaji sebulan 40,000. Aguh kerja. Ni pergi kerja sebelum subuh. Siapa tak sembahyang subuh? Balik lepas maghrib tak sembahyang, isyak sekali tak sembahyang, dijamak sekali tak sembahyang. Bukan jamak sembahyang, jamak tak sembahyang. Tidur. Tengok, masih lagi berhutang, tak boleh selesai. Berarti kita kata awak ada masalah, awak kena cari kerja lain. Dan bukan satu benda yang bijak sana. Tonton kerja sepanjang hidup, lalu dapat sikit. Kita mesti cari mana kerja yang makin sikit jam kerja, makin banyak income. Lepas tu bila orang tu dia makin lama satu tahap. Satu tahap dia berjaya dan kerjayanya, kerjanya makin sikit, gajinya makin besar. Tu berjaya betul. Kalau jadi CEO, kerjanya sikit je. Tak banyak dah. Dia tanggungjawab dia besar lah. Tapi secara kerja, tak ada dah pakai koton. Bersih sikit. Tengok gaji 1 juta sebulan. Sama juga kita dalam buat ibadat. Kita buat ibadat ni, dia ada tunjang, ada tujuan. Kerana setiap ibadat membentuk akhlak. Semua ibadat membentuk akhlak. Disiplinnya, akhlak sabarnya. Semua. Tiba-tiba kalau saya beribadat tak sampai ke pembentukan akhlak, saya kena lihat balik. Ibadat saya ni ada kekurangan. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Seorang dengan akhlak yang baik, dia dapat memintasi dan dapat menandingi orang yang qiyam dan orang yang siam. Kita baca hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah kata apa? Rasulullah menyebut dalam hadis. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Ramai orang puasa dia cuma dapat lapar dan dahaga. Ramai orang qiyamul lail dia cuma dapat ngantuk esok hari. Tu je dapat. Apa yang Rasulullah sebut? Kam ini dipanggil kam khabariyah. Untuk tengok banyak. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramainya orang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Tu je. Apa itu puasa? Tahan lapar, tahan dahaga. Bukan itu yang kita faham dalam makna puasa awam. Apa puasa? Tak makan lah saya. Saat ni nak masuk bulan Sya'ban. Lepas tu nak makan banyak lah. Takut puasa. Kerana kita faham puasa tak boleh makan. Kata itu bukan nilai puasa. Puasa membentuk akhlak. Sehingga Rasul menyatakan, man lam yada' qawla zuh wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak tinggalkan sikap suka berbohong dan beramal dengan pembohongan, Allah tidak akan pandang ibadat puasanya walaupun ditinggal makan dan minum. Allah tak pandang pun. Berarti setiap ibadat ni dia ada akhlak. Kita pergi haji tuan-tuan, ada akhlak. Haji itu bukan sekadar marasim, bukan sekadar tukus, bukan bentuk ritual, tetapi dia ada ruh dan falsafah, maqasid. Antara ruh tertinggi dalam haji itu ialah akhlak. Dan akhlak itu bermula bila kita lihat kita ni sama. Akhlak mula rosak bila kita lihat kita tak sama. Saya lain awak. Mulalah dia nak akhlak tak baik tu. Kalau kita nampak kita sama. Saya nampak tuan-tuan sama saya, sawas ya. Di situ bermula akhlak baik. Dan itulah dia haji. Kita dipakaikan dengan ihram putih, semua kita sama. Yang CEO, yang rajanya, yang bawahannya, yang miskin, yang kaya pakai sama putih. Kita berada tempat sama, bertalbiyah, berwukuf. Kita bermuzdalifah, bermina. Kita bertawaf, kita bersa'i. Tempat sama. Tak ada sa'i, VIP kat lain. Tak, tempat sama. Bahkan kita bersisih bau. Barangkali berasak. Sesama kita. Kita sama. Tak ada beza. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermula akhlak. Dan dia kemuliaan akhlak. Kata Al-Wasiti lagi. Akhlak yang agung adalah ketiadaan orang yang membantah dan dibantah. Kerana pengetahuan yang begitu mendalam mengenai Allah. Dalam definisi bahasa Arab sebut. La yukhasimu wa la yukhasam. Akhlak yang baik, dia tak cenderung nak bergaduh. Dia tak nak bergaduh. Dan dia juga tak suka digaduhi. Kerana dia kenal Allah. Kata ada seorang ulama namanya Abu Hatim. Namanya Hatim Al-Asam. Dia kata apa? Saya bila tengok manusia dalam pergaduhan dengan manusia, saya tahu di belakangnya ialah syaitan. Maka yang patut saya gaduh dengan syaitannya bukan dengan orang. Syaitannya. Berarti bila Aisyah tunjuk peribadi atau sesuatu yang tidak baik di hadapan Nabi SAW, itu sifat cemburu yang tak baik.
Cemburu ni tak salah bila ditunjuk cara salah. Maka salah lah. Lalu apa kata Rasul pada Aisyah? Qad ja'a syaitan. Syaitan kamu sudah datang. Kerana itu bukan Aisyah. Syaitan ni. Artinya kita ni tengok tiba-tiba isteri tu balik rumah marah-marah. Setan awak dah sampai dah. Tak jemput pun datang setan awak ni. Kalau lelaki pula marah-marah pula. Si pula kata, bang syaitan abang datang juga. Saya jemput abang je bukan jemput setan datang sini. Syaitannya datang. Rasul kata pada Aisyah, qad ja'a syaitanu. Syaitan telah datang. Ya Rasul, semua orang ada setan ke? Apa dia? Semua orang ada setan. Tetapi bila datang kejahatan kita, syaitan kita. Sebab itu kata Iblis kepada Musa. Waktu Iblis nak berterima kasih pada Musa, dia kata, wahai Musa, aku nak beritahu satu benda. Sekiranya kamu melihat seorang itu marah, itu bukan dia tapi aku. Kau tengok marah, bukan dia tapi aku. Lihat mata dia. Bukan mata dia, mata aku. Tengok, sebab tu kalau kita tengok marah, tengok mata dia. Lihat mata dia. Mula dah. Dah kena rasuk lah tu. Iblisnya, syaitannya. Sebab tu kita pun tahu, waktu marah bukan dia tu. Sebab tu kita tengok bila dia slow dia, okey. Tapi siapa marah tadi? Setan dia. Dan kita pun sama. Kita bila kita tengah marah dengan anak kita, marah ke bini kita, setan kita pun datang. Lepas tu nyesal. Apalah marah ke anak aku. Padahal benda tu boleh settle macam tu je. Kerana syaitan kita sudah datang. Jadi bila kita marah sebab auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab syaitan tu datang. Jadi orang yang berakhlak kata Muhammad Wasiti, dia la yukhasim wa la yukhasam. Dia tak nak gaduh orang. Dan dia juga tidak mahu sebab dia jadi orang lain bergaduh dengan dia. Dia tak nak. Tak nak. Kenapa? Kenal dia pada Allah. Kata kita ni kalau sebut kenal Allah, kita pun sibuk nak buat apa yang jadi ibadat kita lah. Tak ada masa nak layan gaduh-gaduh orang ni. Tak ada masa. Orang nak gaduh tu hal dia, tapi kita tak gaduh. Sebab kita ada kesibukan yang banyak. Dengan umur yang terbatas, dengan peluang sekali ni je kat dunia. Tak ada dekat lain. Kata kita bayang mungkin isteri kita, mungkin anak-anak. Takkanlah kita nak tinggalkan mereka kadang-kadang kita bergaduh dengan mereka. Mereka akan mati atau kita akan mati. Maka sahabat-sahabat juga akan mati. Takkanlah tuan-tuan, kita nanti berpisah dengan kematian. Lalu kita bergaduh. Nanti kelak jumpa dalam syurga juga. Kata Fudail bin Iyad, aku tak nak gaduh dengan Abu Iman. Nanti jumpa kat syurga juga. Tak nak. Dia gaduh orang kafir, dia ahli neraka. Senang. Artinya, tuan-tuan, antara akhlak baik. Bila kita bergaduh, berbalah, kita tak akan panjangkan. Tak ada. Kita dah stop. Dia nak teruskan, itu hal dia. Tapi kita tak. Kita bertemu okey, salam jawab. Tak ada masalah. Masalah kemesraan itu hal lain, tapi kita ada usaha kita tak bergaduh. Makin dia sifat orang akhlak baik. Kata para ulama, makna akhlak yang mulia, kata Husain bin Mansur, adalah ketiadaan bekas makhluk dalam diri seseorang setelah pencapaian penglihatan pada Allah. Contoh bila orang tu akhlak baik, dia cuma nampak Allah, pahala di sisi Allah, redha Allah, sehingga apa yang makhluk buat pada tak meninggalkan kesan pada dia. Maksudnya tak berdendam. Kalau kita ni manusia dendam. Waktu saya susah minta tolong, dia tak nak tolong. Dendam datang. Tunggulah saya senang. Itu bila kita kenal Allah. Bukan Allah bagi kita senang untuk kita balas dendam. Allah bagi kita senang untuk kita bersyukur. Dan untuk kita punya akhlak lebih baik pada orang yang dahulu senang tak buat. Dia macam kita sebut pemerintah lah. Hari ni kita duduk bawah. Tengok pemerintah zalim. Kita pun cegah, marah. Kita marahlah kezaliman. Nanti kita naik. Bukan kita balas dendam pula yang zalim dulu. Tapi kita tunjuk yang kita boleh buat lebih baik pada dia. Bukan kita cari. Siapa ini? Saya nak cari balik orang. Akhirnya kita tak ada masa untuk tunjuk kebaikan yang kita janjikan. Dalam keinginan kita. Saya katakan dulu saya susah. Dan orang-orang yang saya kenali yang senang-senang kelangan keluarga saya, abaikan saya. Tiba-tiba Allah lapangkan rezeki saya. Apakah saya akan buat benda yang sama? Berarti saya nak pergi pada natijah sama. Allah ambil balik harta saya. Berarti saya akan, dah kenal kita melihat apa yang Allah beri nikmat. Saya akan buat yang lebih baik pada dia. Secara akhlak. Jadi bila orang tu benar-benar kenal Allah, maka kesan pada manusia tak melekat kat dia. Saya sebut tadi tentang dendam. Tak ada. Jadi kita buat kenal Allah. Bila kita capai satu tahap, kita akan buat apa yang Allah perintahkan. Kata Ahmad Kharas, ketiadaan keinginan dan cita-cita selain daripada Allah. Kata akhlak baik maksudnya apa pun kita buat kerana Allah.
Sebab kalau akhlak tu kita buatkan orang, dia akan berhenti. Kata orang kerja reception, kerjanya kena senyum. Dengan saya dimaklumkan ada satu latihan senyum. Sehingga dia memang pergi tu, belum pergi dah senyum. Balik je kerja, garam kena masak. Sebab itu muka senyum servis pun, servis. Dia setting jadi receptionist untuk senyum. Balik rumah, garam tamu suami dia dulu kena marah. Awak kat hotel senyum kan main. Semua orang senyum. Suami awak punya garam. Kenapa? Itu bukan akhlak. Itu servis untuk dia dapat habuan. Kerana akhlak menjadikan seorang tadi, tuan-tuan sekalian, dia melihat cita-citanya Allah. Kalau kat kerja dia macam tu, luar pun sama. Jadi itulah akhlak dia. Akhlak ni sama. Sekarang akhlak dia bukan benda yang kita boleh tanggal-tanggal. Yang tanggal-tanggal tu kita panggil takhaluk ataupun hipokrit. Akhlak ni dia sentiasa ada dengan kita. Tuan-tuan jadi bos pun macam tu. Tuan-tuan jadi orang bawah pun macam tu. Kan ini akhlak. Dia tak akan ubah kita. Duduk dalam situasi mana itulah akhlak yang kita tawarkan kepada manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Muhammad Qattan ni, akhlak ialah sufi. Maka siapa yang lebih tinggi akhlaknya lebih bersufi. Lebih kita cerita inilah sufi. Sufi itu apa? Akhlak baik. Kalau tuan-tuan ingin bersufi, tapi kerja sufi, lalu kita pun tunjuk akhlak tak baik dari sudut kita mengkritik orang. Ini bukan sufi. Bila tuan-tuan sufi, maka tuan-tuan akan perhatikan perkataan kita. Hatta kalau kita bermukhalafah, kita masih menjaga adab. Bermukhalafah sesama orang Islam. Tak adalah bila kita nak marah, kita masih buat seekor dah, tak ada seorang-seorang dah marah. Kita masih Muslim. Kita berbeza pandangan dan pendapat. Maka saya akan tolak pendapat dia dengan memuliakan dia. Sebab dia orang beriman, dia masih ada nilai untuk saya muliakan dia. Maka di sini kita tunjukkan akhlak. Dan inilah sufi. Kalau kita sendiri gagal memahami sufi, lalu dalam bahasa kita, mula ada bahasa-bahasa yang kita tahu ini salah. Maka kita sedang merosakkan kesufian kita. Saya katakan kita mungkin bersih pandangan, pendapat, even kita bergaduh. Namun kita tetap pelihara akhlak kita dalam apa situasi. Saya marah, saya masih jaga akhlak saya. Saya tak suka seseorang, saya jaga akhlak saya. Taklah sebab saya tak suka, saya panggil dia semua jenis binatang dalam zoo. Mana marah. Tidak begitu. Kerana mereka tetap orang beriman yang perlu diberi kemuliaan. Kerana Allah menamakan mereka mukmin. Tidak ada benda yang menjatuhkan keimanan mereka. Hanya kerana kita bersih pandangan dan pendapat. Ini orang beriman, ini pun orang beriman. Jadi ini dia tasawuf. Maka hati-hati dengan orang yang saya katakan, dia kalau bercakap, suka dia nak cakap. Dia lupa malaikat catat. Walaupun pada perkara saya katakan kita berkhilaf dengan orang, kita tetap menjaga laras bahasa kita, akhlak kita, kayak sufi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.